Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi di Pokok Hijau Channel. Kali ini saya nak tunjukkan macam mana kita nak biak atau propagate pokok rubber plant yang saya buat melalui keratan batang. Baik, untuk tuan-tuan dan puan yang belum subscribe, saya mohon untuk subscribe dan terus menonton hingga ke akhir video ini. Baik, tanah yang kita gunakan adalah tanah topsoil dan juga tanah jenis jenama vata asli. Tanah vata asli ni dia jenis poros, dia campuran dengan sabut dan sebagainya. Dan saya kena campurkan dengan topsoil kerana apa? Topsoil ni tanah yang seperti tanah liat yang dikeringkan, dan tanah topsoil ni nanti akan pegang tanah vata asli yang poros itu supaya tanah tu, media tanaman tu tak terlalu longgar. Jadi tanah topsoil tu diperlukan. Baik, dari segi campuran, terpulang pada tuan-tuan dan perempuan nak campur banyak, sama banyak ataupun kurang, ikut tuan-tuan dan perempuan. Pada saya campur tak banyak lah topsoil tu, sebab saya lebih suka vata asli, tanah yang poros, sebab pokok ni pokok baru dan saya akan selalu siram sampai dia basah. Kalau terlalu banyak topsoil, nanti saya takut dia akan bertukar jadi macam tanah liat dan pasu tu nanti akan tak cantik aliran air keluar dia. Jadi campuran itu ikut kesesuaian dan pengalaman tuan-tuan dan perempuan lah. Kalau ikut saya, kalau tuan-tuan dan perempuan tengok campuran tu tak banyak. Okey, gunakan pasu yang saiz tak besar dan buangkan daun-daun di bawah. Jangan sayang kepada daun ni. Buangkan saja, sebab bila nak masukkan dalam tanah, kita kena kosong di situ. Batang dia je saja kita perlukan dan mampatkan. Okey, bila kita mampatkan, biasanya dia akan tumbang dan dia akan sengit. Itu normal, sebab lepas ni kita akan siram dia, dan semasa kita siram nanti, selepas kita siram, kita mampatkan lagi. Okey, untuk yang lain-lain juga kita buat yang sama. Okey, ada yang bertanya, boleh ke pokok rubber plant ni dibiarkan melalui daun dan sebagainya? Kalau pun boleh, lebih baik biak secara batang lah. Kita nak cepat tumbuh. Kalau melalui daun terlalu lambat. Okey, untuk pokok yang saya potong tadi, ambil untuk saya propagate ni, ini pokok saya jumpa tepi jalan tadi di Bandar Baru Bangi. Pokok tu sangatlah besar, dan kalau tuan-tuan dan perempuan tahu tempatnya, saya rasa ramai yang akan datang ambil. Pokok tu terlalu besar, saya rasa orang buang pokok tepi jalan tu. Okay, ulang saja proses sama untuk pasu-pasu lain. Kalau tak ada pasu plastik ni, boleh juga pakai beg plastik, ataupun nak cucuk ke tanah terus pun boleh sebenarnya. Tak ada masalah. Dan yang penting, selepas kita letakkan di dalam pasu atau sebagainya, kena siram selalu. Dan selepas tuan-tuan dan perempuan potong daripada pokok asal, macam saya buat pagi tadi, tak sampai sejam saya dah terus repot dalam pasu. Elakkan tinggal lama, kerana saya khawatir dia akan rosak. Dan untuk tuan-tuan dan perempuan yang suka letak dalam air, boleh juga, tak ada masalah. Cumanya saya suka terus ke tanah. Dan kalau orang tanya chances untuk dia hidup, dia mungkin akan mati, tetapi bergantunglah kepada nasib juga. Dan yang penting, kalau nak propagate ni, janganlah propagate satu je, propagate lah lebih. Dan untuk propagate macam ni, jangan potong terlalu tinggi, supaya senang nak letak dalam pasu. Dah siap, boleh spray dengan air. Nanti kita mampatkan sekali lagi, supaya pokok tu cantik dan kemas, melekat dengan pasu yang kita buat ni. Dan dari segi pasu, kalau tak ada pasu, polybag pun boleh. Kalau tak ada kedua-duanya, nak cacak terus ke tanah pun boleh. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan nak letak dalam air pun boleh. Tetapi air tu kena tukar harian, setiap hari. Dan kalau ada creep ni, penggalak akar lebih baik. Penggalak akar dia mempercepatkan akar keluar daripada batang pokok tu. Baik, bila kita siram adalah normal. Kalau pokok tumbang, kan nampak pokok yang dua sebelah kanan tu ada sengit kan. Tak apa, biar je, kita siram je dulu. Dan kita mampatkan setiap semua pasu tu, supaya pokok tu tegak. Sebab tu tadi saya letak topsoil juga. Kalau tanah vata asli tu, dia terlalu poros, jadi dia takkan kuat nak pegang pokok. Itu salah satu sebab kena ada topsoil dicampurkan sekali lah. Okey, kalau ada yang tanya tanah, kalau tak ada tanah ni, tanah apa-apa boleh. Sebenarnya tanah apa-apa boleh, cuma jangan tanam dekat pasir lah.
pasir atau silika pasir saja tak boleh kalau kita nak hidupkan dia. Nanti dia cepat kering dan pokok tu susah nak hidup. Sebab dia silika, pasir bersifat silika. Dan siram balik supaya pokok ni kita test dia okey atau tidak. Dan kalau dah okey, maknanya betul lah apa yang kita buat tu. Pokok pun dah cantik dan jangan risau kalau siram banyak sebab tanah tadi kita letak topsoil sedikit saja. Tanah tu poros, maknanya air tu senang keluar ke bawah. Tak ada isu nanti akar reput. Okey, dah siap dah pun. 5 pokok yang saya potong di tepi jalan dah dimasukkan dalam pasu. Apa yang tuan-tuan dan puan perlu buat selepas siap stage ni adalah setiap hari perhatikan tanah tu. Kalau kering, siramkan. Terbaik siram sebelah pagi dan paling lewat siramlah pukul 12 atau pukul 1 atau pukul 2. Jangan siram lewat petang. Sebab yang penting tanah tu tidak kering sewaktu fotosintesis nak dibuat. Baik, setakat itu saja. Terima kasih kerana terus dengan Pokok Hijau Channel. Kepada tuan-tuan dan perempuan yang belum subscribe, saya mohon untuk klik butang subscribe. Dan mana yang telah subscribe, saya mohon juga untuk share dengan kawan-kawan. Saya akan share banyak lagi tips selepas ini. Dan pokok ni kalau dah hidup, nanti kita boleh tukar pada pasu yang lebih besar. Seperti video-video saya sebelum ni. Sekian. Terima kasih. Bye. Jumpa lagi.